Solat kita dihitung oleh Allah, malaikat kata, ya Allah, solat kawan ni tak terima, bocor merata-rata. Maka Allah akan cari mana yang sunat-sunat dia buat. Katakanlah kita baca subhanallah bil azim sekali, sepatut baca 3 kali. Mungkin yang kali kedua, ketiga itulah menyebabkan kita ke syurga. Ini kita jaga, walaupun nampak dia sunat. Baik. Yang pertama, dia kata sunat abaat ni sebenarnya kata banyak. Dia kata tapi kita rangkumkan kepada 6 golongan. Yang pertama, dia kata al-julusu lit-tasyahhudil awwal. Sebabnya kita nak baca tasyahud awal, mestilah kita kena duduk nak baca tasyahud awal sebagaimana kita bincang pada rukun yang dahulu, yang ke-10 sebelah dulu. Makna nak baca tasyahud akhir, wajib kita kena duduk untuk baca tasyahud akhir. Begitu juga tasyahud awal, walaupun dia sunat, maka kita kena duduk untuk baca tasyahud awal. Maknanya tasyahud awal tak boleh baca sambil berdiri. Itu maksud dia. Tak boleh baca sambil rukuk. Jadi dia kata sini, wa huwa yakunu ba'da rak'ati tsaniyah fi salati thalathiyah aw rubaiyah. Iaitulah tasyahud yang kita baca pada rakaat kedua, iaitu pada setiap kali kita sembahyang yang 3 rakaat, yang sembahyang 4 rakaat. Kita maklum, maghrib 3 rakaat. Rakaat kedua kita baca tasyahud awal, tak boleh baca rakaat pertama. Kalulah kita ni seorang yang masbuk, kita tertinggal 1 rakaat, betul tak? Jadi apabila 1 rakaat kita tertinggal, nanti rakaat kedua untuk Pak Imam dengan orang lain. Jadi kita pun apabila dia baca tasyahud awal, sedangkan kita rakaat pertama, wajib kita kena baca tasyahud awal juga bersama-sama dengan imam tadi. Betul tak? Wajib kita baca. Sebab apa? Sebab kita ikut imam. Tapi hak tasyahud awal kita sebenarnya adalah rakaat kedua nanti, iaitu rakaat ketiga untuk orang lain. Betul tak? Tapi kita tengok kalau isyak contohnya kata, kalau imam tak buat benda sunat, jangan pula kita buat, nanti kita bincang di depan nanti. Betul tak? Akhirnya dia kata lagi, wa hadzal julusu yakunu ala ra'si rak'ataini fi salati az-zuhri wal 'asr wal maghrib wal isya. Kita maklum, duduk untuk baca tasyahud awal ni kita buat pada zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Wala yu'qibu salam. Kena ingat, untuk tasyahud awal ni tidak ada salam. Jadi maknanya, kalau kita sembahyang witir, contoh, kita sembahyang witir, kita tak buat macam di Malaysia ni normalnya kita akan buat 3 rakaat 2 salam. Betul tak? Nah, 2 rakaat pertama kita bagi tasyahud, kita salam. Tambah lagi 1 rakaat, kita baca tasyahud, kita pun salam. Betul tak? Tapi tak pelik di negara Arab. Negara Arab dia akan buat 2 cara, tapi normalnya dia akan buat cara yang ketiga. Cara yang pertama yang kita buat di Malaysia. Ini untuk witir. Cara yang kedua, dia buat macam sembahyang maghrib. Berhenti tengah-tengah 2 rakaat tu, baca tasyahud macam sembahyang maghrib. Lepas bangkit yang ke atas untuk rakaat ketiga. Ni witir ni. Lepas tu ada yang cara yang ketiga ni, yang cara paling famous sekali, iaitu dia strict sembahyang 3 rakaat tanpa ada tasyahud. Tapi kalau ada tasyahud, makna kita kena ada duduk, kena baca tasyahud awal untuk yang witir tadi. Begitu juga yang kita sembahyang yang qabliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur, kita cerita dulu tu. Ada yang sembahyang qabliyah zuhur, dia buat 4 rakaat, dia buat macam ni 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada juga dia orang buat semacam sembahyang zuhur. 2 rakaat baca tasyahud awal, 2 rakaat baca tasyahud akhir. Dan ada juga dia buat strict 4 rakaat tanpa berhenti tahiyat awal. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau nak berhenti nak baca rakaat kedua, maka kita kena duduk baca tasyahud awal yang untuk 2 rakaat yang pertama. Tapi kalau ustaz yang mana yang terbaik di antara yang saya sebut ni? Kalau sembahyang qabliyah tadi, 2 rakaat ke, ataupun 4 rakaat macam sembahyang zuhur ke, atau kita strict tanpa tak ada tasyahud awal? Maka jawapannya, Nabi pesan dah kita sallu masna. Semayanglah kamu 2 rakaat, itu terbaik. Tapi kalau nak buat juga, contohnya masa tak sempat. Kita kalau aku baca tasyahud akhir, maka tak sempat nak semayang 4 rakaat qabliyah zuhur, maka boleh kita direct strict makna 4 rakaat. Tapi masa niat tu mestilah kita kena niat untuk 4 rakaat. Tak boleh tengah-tengah nak ubah 2, tak boleh. Kalau kita buat 4 nak buat 2, tengah-tengah nak ubah 4, tak boleh. Mestilah awal-awal kita dah set. Kalau kita mari lambat, tengok 2 minit lagi, 3 minit lagi sempat sembahyang sunat 4 rakaat ke 2 rakaat, maka kita decide buat 2 rakaat. Okey, baik. Kita pergi lagi. Lamma jaa fil haditsil musi' salati. Sebagaimana yang pernah saya cerita dulu, Nabi pernah tegur ada seorang sahabat yang teruk solatnya, yang tidak ada tamakninah. Sembahyang ikut suka hati dia. Nabi pun kata, fa idza jalasta fi wastis salati fatma'in waftarash fakhzuk
Waftarash fakhzak al-yusra thumma tashahhad. Apabila kamu duduk di antara selepas 2 rakaat tu, duduklah baik-baik, baca tasyahud, jangan cepat sangat. Nah, ni laju sangat baca tasyahud. Waftarash iftarish. Dia ada soraf dia. Waftarish fakhzak al-yusra. Maknanya hendaklah kamu ni duduk secara iftirash, maknanya macam-macam kita sembahyang awal tadi, mana kita letak buntut kita, punggung kita di atas kaki kiri, summa tasyahhad, maka bacalah tasyahud. Bermakna nak beritahu kepada kita bahawa kalau seseorang nak baca tasyahud yang pertama, maka dia juga kena duduk untuk baca tasyahud tersebut sebagaimana yang kita bincang di dalam solat, rukun solat duduk kerana nak baca tasyahud akhir dahulu. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain. Itu yang pertama, yang sunat abad. Yang kedua, kita hendaklah membaca tasyahud tersebut. Kita dah maklum banyak kali. Kalau tanya di mana ke yang paling singkat yang kita boleh baca tasyahud awal. Saya ulang banyak kali dulu. Di mana tempat yang paling singkat yang kita boleh baca tasyahud awal? Paling singkat kita boleh baca tasyahud awal sehinggalah mengucap 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dah boleh bangkit dah. Nak pergi rakaat berikut. Jadi maknanya Allahumma salli ala Muhammad tu benda yang sunat. Nanti apa kesannya kalau kita tak selawat? Baik. Berbeza dengan tasyahud akhir. Paling sikit Allah, lepas tasyahud tu Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Kalau sambung lagi sunat. Kalau berhenti saya kata pun boleh dah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Sah solat kita. Silakan boleh buat kalau tuan-tuan rasa dah banyak pahala, tak nak baca selawat yang lain tu, silakan. Kalau rasa kita pahala sikit, baik kita baca. Bukan banyak pun. Tak perlulah selawat sampai naik bas. Baca kat situ je. Teruskan. Baik, kita pergi lagi. As-salatu ala nabi uqbut tasyahudil awal. Maknanya, kalau yang pertama, kalau kita tak duduk baca tasyahud awal, ataupun kita tak baca tasyahud, dan kedua-dua tu kalau kita alpa, kita lalai, ataupun kita tinggal dengan sengaja, tu bangkit dapat rakaat ketiga tu bangkit naik rakaat kedua tu, bangkit rakaat ketiga, tak baca tasyahud. Sah solat kita? Sah. Sekarang nanti, sebelum bagi salam, disunatkan kita sujud sahwi. Nanti di bawah nanti. Okey, baik. Jadi yang terbaiknya, kalau kita nak baca tasyahud awal, dia kata, Allahumma salli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup dah. Tapi hak eloknya, Allahumma salli ala Muhammad. Itu hak paling sempurna sekali untuk tasyahud awal. Tapi kalau kita sambung wa ala ali Muhammad, boleh tak tuan-tuan? Boleh. Sah salat kita, tapi hukumnya adalah makruh. Untuk rakaat, untuk tahiyat awal. Tu ingat tu. Teramai orang tak perasan benda tu. Dia kata nak dapat pahala banyak, baik. Aku pun tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad, disambung wa ala ali Muhammad. Sah salat dia? Sah, tapi hukumnya adalah makruh. Sekian untuk tasyahud awal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada masalah. Ada bersama saya kan? Kenapa sengit ni? Nampak kalau naik perahu ni terbalik ni. Alik ni ramai. Alik tak ramai. Tak apa. Suka hatilah duduk mana. Jangan tidur je. Wal kunun indi i'tidami rak'ati tsaniyati fi salatil fajri wa fi akhir rak'ati min salati witri fi nisfi tsani min ramadhana wa sabaqa bayan dzalik. Begitu juga dengan kunut yang kita baca kebiasaan pada rakaat yang kedua, iaitu di solat fajar, dan juga di rakaat yang witir pada separuh kedua bulan Ramadan. Sebagaimana kita buat bulan Ramadan, witir tu mana kita baca kunut untuk yang 15 hari yang berikutnya. Hasut hari ke-15 tu kita baca kunut sampai ke akhir. Tapi benda tersebut tu sama dengan hukum subuh. Kalau kita tinggal dengan sengaja atau tidak sengaja, maka kita disunatkan sujud sahwi. Tapi ada juga Pak Imam tak nak sujud sahwi. Kita sujud sahwi. Sah tak solat dia? Kan kunut subuh tadi, semayang kunut kata dekat sini, saya contoh, kata saya tak mari sini pun. Contoh kunut tak baca, imam tak baca kunut. Tanya kenapa dia tak baca? Saja tinggal ataupun kerana terlupa. Sah tak solat dia? Sah. Dia tak sujud sahwi pula tu, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Baru ni kita bincanglah. Kalaulah kita katakanlah kalau kita solat subuh bersama-sama dengan imam, rakaat pertama ke kedua, tapi kunut dia tak baca, apabila sepatutnya sebelum salam, imam bagi salam,
Imam sujud sahwi, imam tak sujud sahwi. Dia pun maknanya imam assalamualaikum, assalamualaikum. Kita bagi makmum diberi dua pilihan. Sama ada kita bagi salam bersama-sama imam ataupun boleh kita sujud sahwi. Sebab apa? Sebabnya imam apabila dia dah bagi salam, terputuslah hubungan di antara kita dengan dia, tidak timbul isu kita lawan dia, mukhalafah tak timbul. Kita boleh sujud sahwi sendiri, tak ada masalah. Tapi ingat, kalau kita solat sama-sama dia. Tapi kalau kita masbuk, maknanya kita ada rakaat kedua, jangan disujud sahwi serta-merta. Sebaliknya, kita sujud sahwi nanti apabila tahiyat akhir sebenar untuk diri kita nanti pada rakaat kedua. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya pula dia kata al-qiyam lil kunut. Kalau kunut ni kena baca, maknanya berdiri untuk baca kunut juga termasuk pada golongan termasuk dalam golongan sunat juga. Maknanya tak boleh nak cuba baca kunut ketika rukuk, nak baca kunut macam tasyahud, jangan cuba mazhab baru. Tak ada mazhab begitu. Maknanya tak boleh. Walahu sunanun hay'ah karaf'il yadain. Maknanya ada lagi yang lain-lain kita bincang mengenai orang amin. Baru ni saya sebut dah selatnya. Dia amin masa kunut. Saya sebut banyak kali. Semasa tak silap saya, semacam saya baca pagi Jumaat, pagi Ahad silap saya. Kadang-kadang mari imam kat sini lah sendiri dia ada beberapa versi. Ada imam dia baca kunut daripada awal hingga ke akhir semua kuat. Imam yang semari pada minggu yang pertama pada bulan ini dia baca kuat. Ada sebelum tu tak ada. Apabila fa innaka taqdi wa la yuqda dia perlahankan. Jadi yang jadi masalahnya untuk makmum tu. Imam tak ada masalah. Dua-dua betul. Kalau imam nak baca kunut daripada awal Allahumma hdina fi man hadith safar wa sallallahu nak baca kuat semua. Boleh? Tak salah. Adakah makruh? Tak. Boleh. Dalam kitab fiqh kata boleh. Ada juga yang baca fa innaka taqdi wa la yuqda pun dia perlahankan. Boleh tak? Itu yang paling ramai. Cuma yang jadi isunya makmum di belakang. Makmum di belakang, kalau imam baca version yang pertama, dia baca kuat Allahumma hdina sampai wasallallahu, dia baca kuat semua. Maka kita makmum di belakang disunatkan mengamin saja. Jangan dibaca. Amin, amin, amin sebagainya. Kita amin ketika Allahumma hdina. Tak dia baca fa innaka taqdi, sepatutnya perlahan dia baca kuat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Amin. Kita disunatkan begitu. Tapi kalau imam baca perlahan, fa innaka taqdi, yang sebelum kita baca amin kuat, fa innaka taqdi itu kita masing-masing baca masing-masing. Itu tidak disunatkan amin, melainkan dia kuatkan wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Itu kita disunatkan amin balik. Sebab apa? Itu maksud doa untuk secara umum. Ini kadang-kadang nampaknya simple, tapi kadang-kadang orang keliru dalam soal tu. Orang kata imam salah. Imam tak salah. Yang salahnya adalah kita. Sebab apa? Tak belajar. Tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi kita telah bincang berkaitan dengan sunat yang abad, sunat yang besar, yang mana kalau cacat di situ, disunatkan kita jabarkan, kita gantikan dia dengan sujud sahwi nanti. Tapi kita buat sujud sahwi, tak jadi masalah. Sama ada kita tinggalkan benda tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja, tetap disunatkan kita sujud sahwi. Tapi tengoklah suasana yang sesuai kita nak buat. Baik, sekarang ni kita masuk yang bahagian kedua, iaitu berkaitan dengan sunat hay'ah, iaitu sunat kecil. Sunat kecil ni kalau kita tinggal, kalau buat dapat pahala, tinggal tak payah kita nak gantikan dengan sujud sahwi. Apa benda? Yang pertama, iaitu raf'ul yadaini fi takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda i'tidal minhu wa 'inda al-qiyam min tashahhudil awwal ila rak'atil thalithah ma'a tafriq al-asabi'. Ini kita maklum. Yang kita sebut dulu, rukun yang pertama kita apa adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram, rukun kita kan. Takbiratul ihram tu adalah lafaz Allahu Akbar, bukannya angkat tangan tu. Kalau kita lafaz Allahu Akbar, tak angkat tangan, sah solat kita. Tapi kalau kita angkat tangan saja Allahu Akbar tak lafaz, itu batal. Sebab angkat tangan tu benda yang sunat. Okey, dia kata sini, disunatkan kita angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika rukuk. Yang ketiga ketika i'tidal. Yang keempat ketika bangkit daripada rakaat berikutnya nak pergi ke rakaat berikutnya. Daripada sujud nak pergi ke berikutnya. Disunat juga kita angkat tangan kita. Ma'at tafriq al-asabi'. Iaitu dengan menjarakkan sedikit tangan kita. Jangan terlampau rapat begini. Rapat gini untuk tasyhud. Untuk tasyhud, elok begini. Untuk tangan kiri, elok begini. Atau untuk duduk di antara dua sujud, elok begini. Kita rapatkan tangan kita. Tapi untuk takbir, makruh kita rapatkan begini. Mana kita elok kita bukakan sedikit. Allahu Akbar. Di dalam keadaan
kita buka. Dia kata dia kata ma'at tafriq al-asabi', maknanya jangan menjengkitkan dia, maknanya ceraikan di antara jari-jari. Dengan kata lain, buka. Allahu akbar. Itu biasa. Sebab tu saya kata banyak kali saya ulang, tuan-tuan Tuan-tuan kita mari ke masjid sama-sama, balik daripada taman sama-sama duduk rumah sebelah. Kita sebelah. Jom kita ke sembahyang. Tak apa, naik kereta saya. Naik sekali kereta saya. Wuduk ambil kat rumah. Pahala sama dekat situ. Mari ke masjid, tahiyatul masjid. Lepas tu sembahyang maghrib, imam yang sama. Lepas tu ba'dah maghrib. Sembahyang, lepas tu pula duduk kuliah maghrib. Dan balik ke rumah, pahala lain-lain. Pahala lain-lain. Sepatutnya mari sama, duduk sama, imam sama, kuliah sama, adalah kita balik kadang nanti adalah mestilah pahala kita sama. Tapi tidak. Kita balik tu pahala beza. Kadang-kadang benda tu taklah besar sangat, tapi beri kesan yang sangat signifikan apabila kita depan Allah nanti. Antaranya adalah hanya membuka jari ketika kita takbir. Itu hukumnya adalah sunat. Baik, kita ubah malam ni. Kita tengok hak mana terbaik, kita ambil. Yang berikutnya, wadu'ul yadul yumna ala dhahri yusra idul qiyam. Ni maklum, saya tak nak detail sangat. Kita sembahyang, kita letak masa duduk sini, kita letak tangan kanan di atas tangan kiri sehingga rapat di pergelangan. Ini saya beritahu dulu kan. Ini terbaik. Ada setengah tu duduk gini. Ada setengah duduk gini. Dia berdiri begini. Ada juga. Ada setengah duduk macam-macam ikut suka hati dia. Kadang-kadang hak pelik lagi, hak tangan kiri atau tangan kanan. Itu confirm makruh. Jadi benda tu sunat, makna pelagakan di antara dua sendi itu yang terbaik. Okey. Yang berikutnya dikata, an-nazar ila mawdi' sujud fi jami' as-salah, iaitu kita lihat di tempat sujud untuk semua ketika solat kita dilaksanakan. Melainkan illa indit tasyahudi fa yanzuru ila musabbihati allati yushiru biha indit tasyahudi. Melainkan ketika kita sembahyang, baik kita berdiri, baik kita rokok, baik kita i'tidal. Semua kita lihat kita lihat di tempat yang sujud. Melainkan dia kata illa tasyahudi fa yanzuru ila musabbihah. Melainkan ketika kita tasyahud, mata kita tengok dekat jari kita. Dia maklumlah, dekat jari kita. Wa illa, dia kata, sembahyang mana-mana sama je. Sembahyang istisqa ke, sembahyang tarawih ke, lebih-lebih sembahyang wajib. Itulah aturan-aturan dia, mata tengok tempat sujud, melainkan tasyahud. Melainkan dia kata fi salatil janazati fayanzuru ilaiha wan nazar ila al-mawdi' sujud aqrab ila al-khusyu'. Dia kata sini melainkan untuk solat jenazah. Solat jenazah kita tidak disunatkan tengok di tempat sujud. Sebab itulah kita duduk rapat-rapat. Duduk rapat-rapat. Pertama, kita nak mengelakkan kita ni tengok tempat sujud. Hak paling bahaya sekali kita duduk rapat-rapat, takut pakat-pakat pergi rukuk nanti. Tempat tu dekat-dekat. Sama imam, Pak Imam sekali, Pak Imam sama. Pak Imam duduk rapat-rapat dekat dengan pengusungan tu. Apa-apa, nanti kalau Pak Imam manusia macam kita. Bukan dia tak reti, kadang-kadang dia maknanya dia kadang-kadang dia kalut kepala ke lain. Duduk tengah sembahyang, dia rukuk masa sembahyang jenazah. Pak Imam pula tu 40, mana 7 keturunan orang akan ingat bahawa imam masjid estate ni rukuk macam masa sembahyang jenazah. Hati-hati. Dia bukan tak reti, tapi kadang-kadang kepala dia pusing dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia suruh tengok kepada jenazah apabila kita solat jenazah. Wan nazar ila mawdi' sujudi aqrab lil khusyu'. Kenapa kita ni disunatkan tengok tempat sujud? Sebab mata kita ni sangatlah kreatif. Jadi itulah lebih paling selamat sekali. Kalau mata kita sekejap tengok kipas, dia bukan tengok saja kipas tuan-tuan, dia bilang berapa bilah ada. Jam pula dia tengok pula kat dinding. Tak ada color lain, asyik color hijau je pilih. Dia datang kan, dia datang. Ni dia yang warna-warna coklat ni pun dia pilih juga kadang-kadang dia tengok kenapa color ni macam ni. Jadi maknanya sebab tu kita bincang dulu, kalau tanya mana lebih afdal, kita pejam mata ataupun kita tengok tempat sujud, tengok keadaan. Kalaulah kita ni dengan kalau kita tak ada masalah dengan membuka mata, maka buka mata itu lebih afdal, lihat tempat sujud. Tapi kalau dengan memejamkan mata itu boleh menghadirkan kekhusyukan kita, maka pejam mata lebih afdal. Melainkan ketika nak sujud, barulah kita tengok. Sebab apa? Takut mari esok bonjol kepala. Kenapa bantai buju meja? Pejam mata kalau nak solat. Itu antara sebab-sebab mungkin ada najis dan sebagainya. Baik, kita pergi lagi. Berikutnya dia kata iftitah as-salah bidu'a istiftah aw tawajjuh, iaitu kita baca doa iftitah ni maklum. Cuma saya banyak kali saya ingatkan dulu. Apabila kita di sekolah, di makna ni kecil-kecil dulu, ustaz kita ajar, kalau doa iftitah
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Betul tak? Kita baca itu kan? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana minal muslimin. Betul tak? Kita baca itu kan? Tapi nak tanya sedikit. Tolak ulangan. Saya buka banyak hadis, saya tengok banyak rujukan. Walaupun kita mengajar fiqh, saya baca kitab fiqh nak saya depan tuan-tuan ni, tak tahu version ke berapa dah saya baca. Jumpa kitab fiqh macam-macam. Kita hadis bersyari. Di mana bermula doa iftitah yang sebenar? Adakah Allahu akbar kabira sebagaimana kita baca biasa ataupun bermula dengan wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal ardh? Di mana bermula sebenarnya? Saya tengok hadis sahih Haji Ahmad, Pak Imam, saya tengok merata cari-cari, maka jawapannya paling tepat sekali. Doa iftitah yang paling betul adalah bermula dengan wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal ardh. Bukannya Allahu akbar kabira. Tapi kalau kita baca juga Allahu akbar sebab kita lama kecil lagi, mak kita ajar begitu. Silakan. Tapi tanya saya yang terbaik, wajah bermula di situ. Baik, kita pergi lagi. Isti'adah qabla al-qira'atil Fatihah. Ini maklum. Sebab tu kita kata kita nak buat solat kita yang paling sempurna. Kita buat yang paling sempurna daripada awal hingga ke akhir. Maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam sebelum tu. Tuan-tuan boleh bacalah. Sebabnya ni imam kita pun harus hafiz. Banyak di riwayat ni isti'azah ada 3 bentuk. Ada yang sampai 4-5 pun ada. Tapi yang paling masyhur ada 3. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang kita baca sekarang. Yang kedua, boleh baca a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. 2. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. 3 bentuk kita boleh baca belakang. Silakan nak baca mana-mana. Tapi hak paling warid, yang paling jelas, yang paling banyak disebut dalam hadis-hadis adalah sebagaimana yang kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup. Baca yang tu. Cuma kalau takut-takut terdengar ada orang baca. Jadi maknanya ketiga-tiga kaedah tersebut adalah kaedah yang betul. Yang ketujuh, dia kata di sini adalah tadabbur al-qira'ah ay ta'ammuluha. Ini barulah kita masuk yang kita bincang tadi mengenai khusyuk di dalam solat. Maknanya kita kena tadabbur, faham imam tu baca apa. Setidak-tidaknya fahamlah kita ni imam baca Fatihah, kita menghayati baca Fatihah. Sebab itulah kita tidak disunatkan baca Fatihah ketika imam baca Fatihah ketika solat jahar. Itu maghrib, 2 rakaat pertama, isyak dan juga subuh. Dengar baik baca dulu imam dengan baca imam baca Fatihah, kita menghayati. Setidak-tidaknya kita ni nak tak boleh khusyuk 100% pun, setidak-tidak kita cuba untuk ke arah itu. Ialah kita faham apa yang kita baca. Dulu saya dah beritahu, walaupun kita nampak benda tu simple, tapi hebat maksudnya. Antara selain daripada Fatihah, antara bacaan di dalam solat yang sangat, orang kata, kalau menghayati dia rasa sesuatu, aura dalam jiwa kita adalah bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni Rabbighfirli warhamni. Saya nak baca susah lalu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 item di situ. Di antara dalam banyak-banyak yang kita baca tu, Rabbighfirli ampun, warhani rahmat, wajburni tu di antara benda yang mahal. Yang mungkin ramai orang tak tahu. Hujung sekali tu, waghfirli wa'afini wa'fu anni tu 2 kali dia ulang. Pertama Rabbighfirli dah ampun dah. Wa'afini wa'fu anni, minta maaf pun 2 kali. Buka dengan ampun, tutup dengan ampun. Wajburni ni, ya Allah, mu tutuplah aib aku di dunia dan juga di akhirat. Dalam banyak-banyak kita baca sembahyang kita tu, antara yang paling banyak sekali doa dia adalah ketika duduk di antara 2 sujud. Tapi kita baca dengan selamba je. Buat tak tahu baca macam sebab kita biasa. Kita biasa dia baca begitu sebab tidak boleh menghayati. Okey, baik, kita pergi. Sebab tu saya selalu pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian supaya setidak-tidak biarlah kita tahu apa yang kita baca paling-paling tidak. Kalau kita tak mampu nak hafal banyak, biarlah kita boleh hafal surah Qul ya ayyuhal kafirun tu ke bawah tu, biar kita tahu makna untuk peringkat awal. Qul ya kafirun tahu makna qul huwallahu tahu makna, tabat yada izaja tahu makna, setidak-tidak untuk peringkat awal untuk menghadirkan khusyuk solat kita. Sebab ada seorang ulama yang tersohor yang mana
Setiap kali dia jadi imam, kebanyakan solat dia akan baca Qul huwallah. Sebab apa? Apabila ditanya, itulah antara surah yang paling menguatkan untuk aku khusyuk. Silakan. Tapi tidaklah kita suruh Pak Imam untuk isyak kadang pertama baca Qul huwallah, kat kedua Qul huwallah, subuh Qul huwallah. Bukan maksud saya begitu. Nak beritahu bahawa pentingnya kita ni faham maksud ayat yang kita baca. Baik. Ini kita maklum bahawa jahar bil qiraati fi mawdi'ih, iaitu bacalah kuat di tempat yang sepatut baca kuat. 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak, 2 rakaat subuh, kan? Jadi maknanya walaupun kita sembahyang seorang, kan makna ni perlu jahar, perlu baca kuat, kita baca kuat. Yang ke-9, ini antara yang banyak orang alpa dan sangat hebat. Dinyatakan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri berkaitan dengan amin ketika imam baca Fatihah. Ramai yang perlahan dia baca. Tapi fadilat sangat hebat. Tapi kalau nak buat betul-betul. Macam mana caranya? Dia kata sini, idza ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau siapa, kalau sekiranya imam mengaminkan solatnya dan mereka mengaminkan serentak dengan aminnya imam, maka para malaikat pun akan mengamin bersama-sama dengan kita. Apa kesannya? Apabila imam baca amin, kita buat amin serentak dengan imam, maka malaikat pun akan serentak dengan kita. Kesan dia apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa yang lepas. Kau bayangkan, maghrib 2 rakaat baca kuat kan? Isyak 2 rakaat baca kuat kan? Subuh 2 rakaat baca kuat kan? 6 kali sehari semalam Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita mana-mana yang lepas. Dosa kecil lah, dosa besar ni memang kita tak boleh ampun melainkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang berikutnya, membacakan surah pada selepas Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, maklum. Yusannu tatwil qira'atul rakaatul ula ala qira'atul tsaniyah. Disunatkan kita memanjangkan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Jadi kalau kita imam, kena ijaz lah. Kena ijaz bacaan kita. Kalau rakaat pertama baca 4, rakaat kedua baca 3. Nah, tapi kalau tak kena rakaat pertama kita baca 3, maka tidak ada pilihan. Kita terpaksa baca 3 juga untuk rakaat yang yang kedua. Tetapi kalau pendek panjang tu disebabkan susunan surah. Sebagai contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Siapa datang dulu dengan lam yakuni? Inna dulu kan? Inna anzalnahu fi, inna anzalna ada 5 ayat je. Tapi lam yakuni ada 8 ayat. Dekat dengan 2/3 muka surat. Lebih kat dia je. Lam yakuni. Jadi walaupun inna anzalna tu pendek, lam yakuni itu panjang, tapi kita kena utamakan susunan. Jadi inna anzalna tu walaupun pendek, dia datang dulu, baca dia dulu. Baru baca lam yakuni. Kita mudah nak tahu. Kalau Pak Imam ni jenis mengaji pekoh ke tidak, tengok dia jadi imam. Kalau baca di lintang pukang, dari segi susunan, rakaat pertama dia baca tabbat yada, rakaat kedua dia baca ijazah, confirm imam tak mengaji pekoh. Mudah nak kata. Bukan nak hukum kau orang. Jadi Pak Imam ni kena tahu benda-benda yang sensitif seperti mana saya nyatakan tadi. Baik, kita pergi lagi. Wad'ul yad rukbah ala fi ruku' wa mud az-zahri wal 'unuq fi ruku'. Kita maklum bahawa letakkan tangan di masa rukuk. Jadi maknanya kita letak tangan masa rukuk adalah sunat, letak kat lutut. Berbeza dengan sujud, bahaya. Beza. Contohnya saya katakan. Okey, baik. Yang kita sebut sebelum ni, kalau sujud dia bahaya. Apabila kita sujud, wajib 7 anggota jatuh di tempat sujud kita. Dan kalau kita nak bangkit kan, pastikan 7 anggota tu serentak. Letak di atas lantai sebelum kita bangkit. Contoh kita katakan, contoh kita nampak, jadi kamera, nampak tak nampak kamera tu kan? Allahuakbar dah. Okay, tak apa. Kalau tuan nampak saya. Contoh saya kata ni kiblat tuan, ni kiblat. Kan? Kita sujud, kita maklum bahawa kita akan jatuh 7 anggota tempat sujud kita. Maklum kan? Saya cerita dah dulu. Okay. Kalau tak kedikan kita ni gatal, angat belakang kita gatal, kita garu belakang kita. Lepas tu imam Allahu Akbar, kita berbantik Allahu Akbar, batal solat. Tak? Atau kita bincang dulu. Tapi maknanya sama juga. Kalau lutut kita terangkat sikit, sebagainya kaki kita terangkat sikit ke, makna pastikan sebelum kita bangkit tu, kepala kita akan bangkit dulu.
maka diikuti dengan anggota-anggota yang lain. Itu sujud kita maklum. Berbeza dengan rokok. Rokok ni sebenarnya dia ni sunat. Tangan duduk dekat apa nama ni, dekat lutut. Berbeza dengan sujud. Contoh saya kata kita tu rokok begini, tiba-tiba garu ke belakang, gatal belakang kita, imam pun Allahu Akbar, kita bangkit dengan Allahu Akbar tanpa terlebih dahulu letak terlutut, maka dia tidak batal. Sebab apa? Letak di sini hukumnya adalah sunat. Berbeza dengan ketika sujud tadi. Baik. Baik. Selain daripada itu, sebagaimana saya sebut dahulu, maknanya tasbih ketika rokok dan sujud, maknanya subhanallah ala, subhanallah azim. Jadi maknanya itu adalah benda yang sunat. Tapi di sini banyak juga sama dengan di dalam apa nama ni, dalam hadis. Jadi kalau kita baca ketika sujud rokok, kita maklum subhanallah azim wa bihamdih. Itu kita biasa baca. Tapi kalau kita baca subhanallah azim, tak baca wa bihamdih. Dapat dah sunat? Dapat. Itulah yang paling minimum. Dalam hadis pun banyak sebut begitu. Tapi elok kita tambah wa bihamdih di hujungnya. Sama ada a'la wa bihamdih ataupun azim wa bihamdih. Begitu juga ketika sujud. Kalau kita baca subhanallah a'la, hari ni hari malas sedunia. Kita baca subhanallah a'la wa bihamdih tak sebut. Boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah. Nah, jadi taklah panjang sangat, bacalah sambung sikit lah. Lepas tu kita apabila kita sama apa nama ni, sami Allahu liman hamidah, kita maklum kita akan baca Rabbana lakal hamd, boleh baca, ataupun kita boleh baca juga Rabbana wa lakal hamd. Boleh baca Rabbana wa lakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Kedua-duanya adalah betul. Tak jadi isu, tak jadi masalah. Baik. Kita pergi lagi. Tapi disunatkan apabila kita sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, hari itu saya tunjuk dah cara yang paling betul untuk kita apa nama ni, apabila kita badan kita begini, ni ibaratkan ni belakang kita dah, ni badan kita, ni kepala kita. Apabila kita baca cara yang paling betul, paling betul sekali, sami Allahu liman hamidah, duduk di situ. Apabila tegak itulah barulah kita baca Rabbana walakal hamd. Ada setengah tu orang tu sami Allahu liman hamidah, mana badan dah naik ke atas, tapi ni sami Allahu liman hamidah tak habis lagi, maka tak cantik. Setengah ulama kata hukumnya adalah makruh. Sami Allahu liman hamidah tu sampai dah habis Rabbana lakal hamd tu kita baca ketika tegak. Tapi ada satu lagi doa yang telah dibaca oleh sahabat, dan saya ulang dulu, dah kita beritahu banyak kali dulu, iaitu ada seorang sahabat membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Lepas tu dia baca pula hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tu hadis tu adalah merupakan hadis yang sahih yang telah riwayat saya daripada Abdullah bin Mas'ud. Apabila lepas mayang nanti, apabila Rasulullah terdengar seorang sahabat sami Allahu liman hamidah, dia baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia baca sekali tu, lepas mayang Nabi paling belakang. Siapa yang baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Semua sahabat pakai tunduk kepala, takut kena marah kat Nabi. Nabi tanya 2-3 kali, barulah sahabat ni bangkit kepala. Aku ya Rasulullah. Ingat nak marah? Mu tahu tak? Nabi kata, disebabkan kamu baca tadilah, malaikat berebut-rebut pergi kat kamu tulis pahala. Maknanya ada benda yang maknanya doa-doa tertentu yang boleh kita baca. Tapi janganlah menyebabkan benda tu kita terlalu lama ataupun menyebabkan kita jauh tertinggal dengan imam dan seumpamanya. Yang berikutnya, wad'ul anfu 'alal ardi fi sujud. Apabila kita sujud, kita maklum 7 anggota wajib jatuh, iaitu dahi kita, dan 2 tangan, 3 2 lutut, 5 2 perut jari kaki, 7 wajib dijatuhkan ketika sujud. Tapi hidung tak wajib. Dulu kita waktu ayah kita, mak kita marah apabila sujud tak jatuh hidung. Jadi kenapa hidung ni dianggap sebagai sunat? Kenapa adakah keperluan hidung ni diletak? Yang ada keperluan. Sebabnya kalau kita nak tahu pusat sebenar dahi kita adalah dengan meletakkan hidung di atas lantai. Itulah yang dimaksudkan dahi sebenar.
Cuba sujud. Apabila kita sujud, jatuhkan hidung kita tu di dahi kita begitu, maka itulah pusat dahi. Kadang-kadang kita sujud di atas ni. Hidung tak jatuh. Tapi masih lagi dahi, tapi tak cantik. Tempat yang paling cantik, nak tahu cantik tak cantik, sujud jatuhkan hidung, di situlah dahi yang sebenar. Okey. Okey lagi dah. InsyaAllah. 27. Yang akhir sekali kita nak sebut di sini ialah mujafah mirfaqaini ala jambaini fi ruku' was sujud wa iklal batn al fakhzi fi sujud. Maka apabila kita sujud disunatkan kita menjauhkan ketika sujud dan rukuk, maka kita disunatkan buka kita punya siku dan kita menjarukkan perut kita daripada paha kita. InsyaAllah nanti kita sambung balik tahun hadapan nanti dah 2-3 hari lagi tinggal. Nanti kita sambung balik pada ni 2023 berhenti dekat dengan nombor yang ke-18. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma sakharna ma dawul al-jibal yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, Ya Rabb Ibrahim Musa wa Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatir rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa am'ina nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma rzuqna fahman bi salim bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa al-muslihin wa tawassaw bil haqqi was sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.